Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Cemberah. Hai, bertemu kembali. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit perkongsian yang mungkin membantu untuk kita membuat mengisi e-filing sebenarnya. Okey, sekarang memang musim untuk kita nak mengisi e-filing. Kita ada tempoh masa lagi lebih kurang sehingga bulan Jun rasanya ataupun bulan April lah setiap tahun. Tapi untuk kali ini kan dah berbeza sikit. Jadi jom kita lihat bagaimana nak mengisi e-filing untuk 2023. Sebab apa? Sebab apa saya kongsikan ni? Sebab kita ada beberapa perkara-perkara yang baru. Kita tengok nanti macam mana. Jom kita sama-sama saksikan. Okey, saksikan dia sangat ya. Okey, macam di sebelah ni boleh nampak dekat sebelah saya ni. Okey, macam biasa kita pun buka lah encik Google. Okey, senang sahaja type mytext.gov ataupun hasil.gov.my. Okey, cari je ataupun type je mytext. Senang, dia akan keluar, terus klik dan biasa. Contoh, lambat pula internet I ni. Kenapa hari ni dia lambat? Aduh, dia kemain lagi ataupun terlalu ramai. Kita refresh lah. Dia saja je nak buat perangai kan time-time macam ni. Tada! Nampak lambat dia keluar kan. Internet saya bukan masalah ni. Ataupun kita tengok mungkin terlalu ramai yang melawat sekarang ni. Okey, tak ada masalah. So, tada, nampak pembaharuan yang baru yang dilakukan oleh LHDN. Nampak tak? My text. Okay? So, nampak macam cantik kan. Dia friendly user lah. Rasanya tahun 2020 dan 2021-22 tu pun baru juga. Ni baru lagi. Tapi tak mengapalah. Janji kita dapat balik duit juga yang kita bayar bulan-bulan tu. Okey. So macam mana? Mula-mula Poppy. Nah, aku cakap Kedah sudah kan? Tidak, sudah keluar sabak saya. Okey, masukkan saja nombor kad pengenalan korang. Okay, Pilihlah yang mana yang kita berkenan lah. Sama saja, ini ada nombor pasport tentera atau polis. Kalau kamu rasa kamu tu orang luar negara, isilah pasport. Hampa rasa hampa tu tentera, isilah tentera. Pilih tentera ni. Hampa boleh. Apa? Alah, lupa lah. Kalau tentera ni apa dia? Lupa ada satu nama dia tu. Mak Tiara. Tentera tu Mak Tiara. Okey. Polis aku tak tahu mak apa. Mak berdiri kot. Tentera kenapa dulu orang panggil dia Mak Tiara? Apa dia duk cerita ni pasal apa? Hampa cerita pasal ini pula no? Biar bilang. Okey. Sekarang ni sebab saya rakyat merahin. Saya isilah kad pengenalan. Dan masukkan nombor kad pengenalan. Sensor sikit. Kita tutup lah nantilah. Okey. Dia dah masuk ke laman ini setelah tadi kita dah masukkan nombor IC dan juga kita punya kata laluan. Kalau nak macam mana nak buka tu apa semua, itu hampa pergi carilah sendiri macam mana tutorial dia nak. Hari ni saya nak buat tutorial untuk nak claim kita punya pembayaran ataupun e-filing bagi tahun 2022. Tahun lepas lah kan, tapi kena isi 2023. Tumpu hampa kena faham lah no. Okey, baik, kalau nampak kat sini, wow, jumlah cukai ni maknanya sumbangan saya kepada negara. Alah, sikit sajalah. Alah, 2020 banyak saya punya ni kan sumbangan. Sumbangan ni apa dia? Maknanya kita potong-potong bulan tu. Kita punya potongan bulan banyak mana. Lepas tu kita ambil balik berapa banyak. Lepas tu hak baki tu lah kita sumbang kepada negara. Hampa faham? Okey, tak apalah hampa tak faham. Tak apalah hampa carilah sendiri. Saya pun kurang faham. Saya pandai-pandai je faham sendiri. Tapi tak mengapa. Janji kita faham sama-sama kan? Gitu. Okey, baik. Jadi kat mana nak pergi no? Kat mana nak pergi? Dekat sini. Kalau paparan ni semua, nama hampa ada kat atas ni. Nombor pengenalan cukai. Ataupun TIN tu. Lepas tu, saya punya ni perak, masih perak. Sebenarnya saya tak tukar lagi saya punya filing. Kita boleh tukar tau. Kita punya file tu dulunya dekat Teluk Intan. Kita boleh tukar pergi ke Ipoh. Nanti ni saya akan buat urusan lagi untuk tukar pula file saya tu kepada negeri Kedah. Macam tu lah lebih kurang. Okay? Tapi tak mengapa. Itu kat mana-mana pun tak ada masalah. Tapi untuk nak kita punya proses ataupun apa-apalah kita punya urusan menyenangkan, selalu lebih baik kita punya file tu berada di negeri yang
mana kita bertugas lah. Senang lah ceritanya macam tu sebenarnya. Okay. Baik. Okay. Kalau nampak dekat sini, mana yang nampak tu? Anda tiada sekatan perjalanan. Wow, tahniah. Jadi jangan main-main ya. Pelepasan cukai ni kalau korang tak bayar ke apa ke, so adalah kat situ ada sekatan lah. Okay. Dan kalau nampak sini ada tanda seru, maknanya kita belum hantar. Klik yang ini pun boleh, cari yang utama tu pun boleh, macam-macam sebenarnya. Kita boleh pergi dekat bahagian menu ni, ada laman utama, boleh pergi dekat sini, ataupun saya lebih suka nampak ni. Belum lah ada tanda seru ni kan. Ni dah sudah tahun 2021. So kita pergi 2022. Tekan je yang tu, nanti dia keluar dah sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum nak tahu lebih lanjut, kita juga boleh, korang boleh download sebenarnya slip pendapatan tahunan dekat slip gaji, gaji korang tu. Okay. Download siap-siap supaya menyenangkan. Macam saya dah download dah sebenarnya. Okay. Dia jadi untuk macam kita punya pendapatan tahunan tu lah. Nak bagi tally, bagi sama dengan kita punya dalam SHDN tu. Okay. Jadi download siap-siap. Okay. Jadi pertama sekali dia ada banyak ni. Ada nombor 1. Kita tengok sekejap ya. Nombor 1 ni. Okey, nombor 1 ni profil individu. Pastikan semak lah macam biasa. Nama kita, kalau ada pasport, isi pasport, apa semua yang semasa lah. Dia akan berubah-ubah lah 5 tahun kan. Okey, dan pastikan semua betul lah. Kalau dah berkahwin, apa semua. Okey, jenis taksiran yang paling penting lah. Ini pastikan semak sama je kalau betul. Okey, jenis taksiran ni, yang ni, dia ada banyak ni kan. Bersama atas nama suami, bersama atas nama isteri. Okey, yang ini kalau bersama atas nama suami ni, kalau suami je yang bekerja, isteri tak bekerja. Tapi kalau sebaliknya, suami isteri yang bekerja, ni bersama atas nama isteri yang bekerja. Macam itulah. Dan saya sebab saya suami saya cikgu, saya pun cikgu, jadi saya buat berasingan. Supaya apa? Supaya sebab saya bayar juga potongan, dia pun bayar. So untuk dapat taksiran tu pun kita dapat berasingan. Okay? Dan di sinilah profil suami kita. Kalau isteri lah. Ada 2 isteri, 2 lah kat situ. Ada 3 isteri, ada 3 lah. Ada 4 isteri, 4 lah. Bab ni tak boleh tau. Tengah viral sekarang ni. Aduh. Okey. Kemudian, dah seterus bahagian untuk profil individu ni. Nak tekan sini boleh. Nak tekan seterusnya pun boleh. Dekat bawah ni. Okey. Kita profil lain pula. 2. Situ pun boleh. Bawah seterusnya pun boleh. Okey, baik. Yang ini pun sama je. Masukkan nombor telefon bimbit, apa semua ini, apa dia ni. Bacalah. Kalau tak faham pun, baca dekat yang hijau tu. Bagus kan? LHD ni dia bagi lagi info. Kalau sebelum ni dia bagi tanda seru je. Yang ini dia bagi info, klik situ. Tanpa kod negara. Masukkan je. Okey. Kemudian, nombor majikan apa semua. Yang ni paling penting tahu sebenarnya. Cukai ditanggung oleh majikan. Yang ni. Kalau faham ni, dia punya bahasa ni sebenarnya. Cukai pendapatan pekerja yang ditanggung oleh majikan merupakan perkuisit kepada pekerja. Yang ini jangan silap tanda ya. Jangan silap tanda. Sebab yang ini selalunya untuk pekerja kerajaan, kita tak cukai kita tak ditanggung oleh majikan. Yang ni selalunya swasta lah. Swasta, kerja-kerja swasta. Dia memang ada dalam perjanjian mereka tu. Cukai tu ditanggung oleh majikan. Mana macam contoh, kita ada dikenakan cukai. Selebihnya tu, majikan yang bayar. Macam tu lah kalau kita dikenakan lah. Macam tu, okey. Tapi, untuk tangan kerajaan, please tanda tidak. Okey. Dan yang lain-lain tu macam biasalah. Okey, aset ni kalau kita adalah aset pada tahun 1976, mana maunya, saya pun tak lahir lagi time tu. Dan yang ini untuk kaedah bayaran balik lebihan cukai nanti tu, kita pilihlah melalui akaun bank. Pastikan bank kita betul ya. Okay, kalau nak ubah ke boleh je, tak ada masalah. Dan yang ini pun boleh update. Yang ini tapi dia masih lagi nampak nah. Okay, saya dah update dah tadi, dia akan keluarlah terus automatik. Okay, jangan risau. Mula-mula tadi update pun dia keluar tau. Yang warna kelabu ni dia tak keluar lagi. Tapi tak apa. Isi je dulu yang ni, nanti dia akan automatik keluar sendiri. Okay, yang ini kita tak boleh klik ni, yang kelabu ni saya tak tahu kenapa. Tapi bila saya dah isi yang ini, mungkin sebab lain tak ni kan. Okay, dan yang ini tuntutan insentif ni. Tuntutan insentif ni tak payah nak
tengok sangat lah. Sebab apa, saya rasa kalau cikgu-cikgu dia tak banyak sangat berkaitan. Tapi kalau ahli sukan negara ke apa ke, dia ada. Klik je kat sini. Kalau ada berkaitan dekat bahagian ni, lampiran. Dekat warna biru tu atas tu, klik je udah dekat bahagian lampiran. Nampak ni. Tengok bahagian individu. Jangan tengok kita punya kategori tu layak individu ke, bukan negara, warga negara ke. Kalau ada berkaitan, ya masukkanlah kod ini. Ini kod-kod dia. Okey. Kod-kod dia ni, kod. Okey, yang kod yang nak dimasukkan ni lah. Kod ni. Okey. Tapi rasanya untuk cikgu tak banyak berkaitan. Saya dah baca dah semua tadi. Tak ada sangat pun. Okey. Boleh klik seterusnya ataupun pergi nombor 3, bahagian pendapatan. Okey. Bahagian pendapatan ni sebenarnya yang ni pun dia automatik. Okay, sebenarnya ada sen-sen lagi kat sini ni kalau ikutkan ni, tapi tak apa, dia automatik, tak payah kacau. Okey, tak payah kacau, tak payah usik apa semua. Yang ini kita boleh semak sendiri. Kalau ada cukai apa semua, pendapatan sendiri. Rasanya ini saya tak kacau, cuma saya bilangan penggajian ni saya letak 1 je lah. Okey. Okay, 1 je lah. Kemudian apa lagi? Rasa tak ada apa. Okey. Pendapatan yang ke belakang yang belum dilaporkan pun tak ada. Kenapa tahu sebenarnya setiap tahun kita kena isi e-filing ni? Sebenarnya supaya apa? Supaya kita nanti pada akhir, nanti saya bagi tahu lah ujung siaran. Ingatkan saya. Cik ingatkan, bacalah. Ni rekaman kot. Ya, kan? Okey, yang ni isi macam biasa. Mana yang berkaitan. Kalau ada, isi. Kalau tak ada, abaikan. Sebab dia auto dah sebenarnya. Ansuran sendiri yang ni, kalau ni pun saya tak isi ni, dia automatically. Okey, dia automatically sebab dia ada link kan. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian pelepasan. Pelepasan ni yang kita kena isi lah. Okey, perbelanjaan ni individu dan saudara tanggungan ni dia automatik. Kemudian perubatan ni kalau adalah untuk ibu bapa dan sendiri, anak OKU, isteri apa semua, kurang upaya ke, individu yang kurang upaya, boleh. Tapi jangan lupalah kemukakan sekali dengan dia punya risit-risit lah. Sebab tu kena penting risit ni. Dan nak lagi selamat sebenarnya, risit tu kita suruh dia email. Kita simpan je dekat email. Okay, so email kita tu bila kita dapat je risit-risit daripada mana-mana bahagian, kita simpan, kita archivekan dia ataupun kita flagkan dia, kita benderakan, gitu. Okay, macam saya ni kalau yuran pengajian sendiri, yang sendiri lah ya. Kalau peringkat ni ada, tulis ada. Peringkat sarjana atau doktor falsafah, dia kata sebarang bidang atau kursus pengajian, kita letak. Okay, ini bayaran SEM saya lah sebenarnya. Dah nak habis dah kan. Macam tu lah. Lepas tu kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri ni, kalau sebab tu kita ambil je kursus apa-apa pun untuk kemahiran dan kemajuan diri. Kursus komputer ke, kursus apa ke. Tapi pastikan kalau yang berbayar tu lah, bayar kita tu simpan risit dan kita boleh claim balik. Macam tu lah. Jadi jumlah saya untuk yang ini je lah. Macam tu. Kemudian tak ada dah, yang lain-lain tu tak ada. Ni boleh baca. Yang ni lagi satu. Kalau perbelanjaan bagi tujuan COVID ni, yang kit test tu, kalau ada beli banyak kan, macam saya dah beli tapi receipt saya tak simpan, malas lah. Jadi saya malas nak claim lah, tak apalah. Sebab kadang-kadang kita beli kan, kita receipt tu tak ni. Tapi sebenarnya tu lah. Kalau dia tak minta, tak apalah. Selamatlah koma. Kalau dia minta, padanlah muka koma. Udahlah, saya pun malas je. Dia 1,000 lah. Koma belilah. Kits tu banyak-banyak sampai 1,000 ringgit. Gitu. Gaya hidup. Gaya hidup ni macam biasalah, nak beli laptop ke, korang punya internet. Okay, untuk gaya hidup yang pertama ni, internet. Lepas tu, korang punya beli handphone ataupun tablet, apa-apa yang bukan untuk kegunaan perniagaan lah. Lepas tu peralatan sukan dan sebagainya lah. Nampak ni dekat info tu boleh tengok sendiri. Macam saya tahun lepas saya beli tab kan. Jadi sebenarnya lebih daripada nilai ni, tapi dia terhad sampai 2,500 je. Ambil maksimum. Begitu juga dengan yang bahagian gaya hidup pembelian komputer peribadi ataupun telefon pintar ataupun tablet. Tablet tu saya letak kat sini. Yang ini internet saya lah. Sebab saya ada 2 internet, satu dekat rumah, satu dekat handphone saya. So kat situ pun dah melebihi dah. So sebab tu saya ambil maksimum. Okay? Dan yang lain-lain lah, kalau ada menyusu ke, ibu menyusu tu, boleh lah. Dia ada ni bagi tahu terhad.
baca betul-betul terhad ni ya. Sebab tu saya lebih suka kira betul-betul. Ambil risik-risik kita tu, kita kira betul-betul. Yuran hantar umur anak 6 tahun ke bawah di Taman Asuhan Anak-anak Tadika berdaftar pun ada. Pastikan tadika berdaftar ya. Kalau tadika tu tak berdaftar, minta maaf. Nanti dia minta habislah koma. Mencari. Dia minta tak ada masalah. Dia minta ke orang bagilah kalau ada. Kalau tak berdaftar, dia akan semak balik. Tapi kalau tak ada, suruh kira balik apa orang kata penyelarasan semula. Nanti dia sama ada dia potong lah untuk next pula. Macam tu lah. Kemudian tabungan bersih, skim simpanan semualah yang ini. Ini jumlah simpanan dalam tempoh 2022, tolak jumlah pengeluaran dalam tempoh 2022. Ni kalau ada SSPN itulah simpanan SSPN. Okay, next. Ini bahagian anak. Saya ni tak ada, jadi saya tak letak lah. Kalau anak-anak kucing, anak ni tu tak termasuk ya. Kalau ada banyak anak ikan, anak kucing, anak apa kan semua tu tak kira ya. Anak kandung. Okay. So, boleh nyatakan kat sini. Kemudian, insurans nyawa ataupun KWSP boleh buat. Saya tiada juga. Jadi, saya letak tiada tuntutan. Okay, kemudian yang ini, yang lain-lain lah. Dan yang ni saya rasa sebab tu saya isi dia punya terhad 1,000. Yang ini bayaran penginapan di permis penginapan yang berdaftar. Boleh rujuk www.motac.gov.my. Okay, yang ini adalah kita punya bayaran hotel. Tapi pastikan hotel-hotel tu berdaftar dengan Motac. Tapi selalunya kebanyakannya lah hotel tu berdaftar. Okay, cuma kena semak balik. Saya ambil maksimum juga sebab rupanya tahun lepas tengok balik. Satu cara kita nak tengok balik dekat Agoda. Sebab tu saya suka beli dekat Agoda. Iklankan Agoda pula. Agoda, tolong bayar royalty kat saya, okey? Gitu. Tak adalah. Tengok balik dekat kita punya apa ni yang complete kita punya booking tu. Saya calculate semua. Tahun lepas 2022 saya banyak berjalan rupanya. Ish. Lebih daripada 2,000. Hampa tahu tak? Untuk hotel je. Ish. Tapi terhad 1,000 je. Tak apalah, kita maksimumkan. Ambil 1,000. Macam tu. Dan semua ni lah perbelanjaan bayaran pemasangan sewaan pembelian termasuk sewa peralatan atau langgaran bagi penggunaan kemudahan. Alah, kalau beli kereta, contohnya macam kereta elektrik tu lah. Yang tu pun resit tu simpan tau. Macam Tesla, apa lagi kereta apa lagi yang ada cas-cas tu. Terhad sampai 2,500. Oh, hebat lah. Lepas ni tahun depan saya nak beli kereta yang ada cas lah. Gitu. Boleh potong cukai kan? Tak adalah. Okey, dan yang lain-lain. Ni macam zakat fitrah ni pun saya tak payah kira, tak payah jenuh kira sebab ini automatik. Sebab saya potongan gaji. Okey, ini setiap tahun saya bayar jumlah ini. Nampak tak ni untuk zakat. Bilang perjalanan ini kalau pergi umrah lah. Best kan? Kalau korang pergi umrah pun jangan lupa claim kat sini. Tapi terhad 2 kali sahaja perjalanan seumur hidup. 2 kali sahaja. Okey, nampak tu. Boleh baca sendirilah. Banyak-banyak dekat warisan kuning tu. Tangan aku tak sampai. Habis dah. Gitu. Dan yang lain-lain. Dah habis seterusnya. Dan yang kali terakhir, yang bahagian muka surat yang terakhir iaitu rumusan. Bahagian rumusan ni, dia tolaklah semua. Dia dah kira tak payah baca-baca lah. Kalau cerita pun hampa tak faham. Aku sendiri tak faham. Tapi bolehlah sikit-sikit dulu belajar kan kewangan. Takkan tak tahu kiri kanan buang gitu. Okay? Tapi tak payah. Okay, yang nak best yang dibaca yang bawah ni je. Lebihan bayaran tahunan taksiran 2022. Inilah kita dapat gitu. Yang ni kita bayar ni, inilah lebihan ni, cukai yang dikenakan ini ditolak dengan sepatutnya yang bulanan-bulanan saya dok bayar tu kan, potongan apa ni LHDN ataupun kita punya PCB kita tu, potongan cukai bulanan kita tu kupu setahun, ini banyak ini tolak dengan cukai yang kita dikenakan, kita berdapatlah balik ini. Alhamdulillah. So inilah bayaran yang untuk sumbangan kepada negara gitu. Dan seterusnya dah selesai tu, pergi tekan dia seterusnya sebab dah habis dah. Yang inilah untuk kita tanda tangan. Peringatan penting, dah habis yang ini, dah
kita tak boleh nak ubah tu dah, tak boleh nak edit dah apa semua. Nanti mereka akan kira balik dalam masa tempoh seminggu hingga 2 minggu. Kita sama ada kita dapat balik dah duit tu. Kalau kita dapat balik duit tu pun, kalau ada lagi penyelarasan ke ataupun ada query apa-apa, dia akan minta balik kepada kita. Tapi jangan risaulah, saya sebenarnya pengalaman saya, kalau nak tanya apa-apa boleh tinggalkan dekat ruangan komen lah. Saya sebenarnya pengalaman saya untuk nak bayar balik query apa semua ni, surat-surat yang saya ni, saya rasa dah 3 kali dah. Dia bukan pilih kita secara aku pilih ada randomly sebenarnya. Okey, peringatan penting, tanda tangan dan hantar. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Okey, yang ini kita masukkan biasa, kita punya ni macam saya dah save dah kan. Kita masukkan je kita punya nombor kad pengenalan dan juga kata laluan. Tanda tangan ni jangan pergi tanda tangan pula kat situ lah. Tekan je tanda tangan, dah selesai. Yeay. Dan kalau nak simpan macam saya ada satu file saya sendiri. Okay, saya ada file untuk saya punya taksiran ni, cukai taksiran ni memang saya simpan untuk nak simpan, simpanan kita lah, kan. Jadi kita cetak siap-siap. Boleh cetak ataupun kita cetak EB ni maknanya yang kita punya ni download terus, ataupun cetak pengesahan. Dia ada dua. Pengesahan tu yang inilah, pengesahan yang ini. Yang EB tu yang borang tadi ni, yang banyak-banyak yang kita dah isi daripada nombor 1 sampai ke 5 tadi tu. Itu BE, kita punya cetak borang BE tadi. Okey, baik. Jadi saya pergi ke ni. Okey dah. Rasanya itu saja. Kalau tak faham juga boleh tinggalkan di ruangan komen. Apa-apa yang nak tanya, apa-apa nak soal jawab ke, insyaAllah saya akan cuba bantulah. Macam tu. Jadi saya rasa kenapa saya nak bagi tahu tadi kan, saya dah teringat balik kenapa sebenarnya kita perlu untuk nak mengesahkan kita punya cukai taksiran setiap tahun kita kena buat e-filing ni. Kenapa? Sebab supaya nanti bila pencen kita tak kacau. Tak kacau. Sebenarnya kalau kita tak buat penyelarasan setiap tahun, akan mengganggu kita punya pencen. Bukan pencen mengganggu macam mana tau. Sebab sebelum nak kita pencen tu, nanti dia akan minta semua balik. Mana yang belum selesai, kita akan kena query. Kita kena minta isi semula apa semua. Macam-macam kerja lah. Jadi nak selamat, setiap tahun isi je. Setiap tahun isi je. Okey, kalau dia minta bayar, kita kena bayar balik, bayar je lah. Boleh bayar bulan-bulan, boleh bayar secara nanti dia tolak ke masa kita nak dapat ke macam mana, dan sebagainya lah. Itu sahaja. Okay? Jadi sangat memudahkan lah sebenarnya. Kita jangan tunggu nak pencen nanti baru kalau nak isi semua bertahun-tahun punya yang ketinggalan tu kan. Jadi setakat ini supaya kita nak ni, kita kena jadikan satu disiplin lah untuk kita isi setiap tahun. Okay? Baik, jadi rasanya itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan e-filing untuk pengisian 2022 bagi tahun 2023. Sesi 2023 kan. Okay? Jadi saya harap ianya membantu. Kalau ada apa-apa nak tanya ke, ada nak berkongsi ke, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain rancangan. Bye-bye. Hebat. Tahniah LHDN. Hebatnya kamu. Gitu. Okay.